Baik, Saudara Nasional 7 pagi, kita teruskan dengan berita dari Sabah bersama Jovinia Jimlanjim langsung dari studio berita RTM Kota Kinabalu. Jovinia, teruskan. Baik, terima kasih Fiona. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Projek naik taraf Jalan Ansip Dalit Kahaba sepanjang 44 km sebagai jalan berturap dengan kos kira-kira RM197 juta akan memberi manfaat kepada lebih 5,000 penduduk daripada 11 buah kampung di kawasan Mukim Dalit Keningau. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, projek yang turut melibatkan pembinaan 4 buah jambatan itu dimulakan sejak 21 September tahun lalu dan dijangka siap sepenuhnya pada 20 September 2017. Datuk Seri Ismail menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah projek naik taraf jalan berkenaan di Kampung Ansip Keningau. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga anggota Parlimen Pensiangan, Tan Sri Joseph Kurup dan Timbalan Ketua Menteri yang juga anggota Parlimen Keningau, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Datuk Seri Ismail berkata, selain memberi manfaat kepada penduduk khususnya petani untuk memasarkan hasil pertanian mereka, projek itu juga akan memudahkan penduduk untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan seperti klinik, balai raya serta kemudahan rumah-rumah ibadat. Apabila projek berkenaan siap, aktiviti ekonomi di kawasan sekitarnya akan lebih berkembang maju dan beliau sendiri akan memantau projek berkenaan bagi memastikan ia dapat disiapkan mengikut jadual seperti ditetapkan. Dalam majlis ini, Datuk Seri Ismail turut mengumumkan beberapa projek yang telah diluluskan oleh kementeriannya untuk dilaksanakan di kawasan Parlimen Pensiangan dan Parlimen Keningau, termasuk projek Jalan Communication 1 bernilai RM6 juta. Kementeriannya juga telah membeluskan peruntukan berjumlah RM8.5 juta untuk projek bekalan air retikulasi Zon 5 Keningau, RM35 juta untuk projek bekalan air fasa 1, 2 dan 3 ke Mesej Kampung Bunang, Suk dan RM45 juta bagi projek bekalan air kawasan Apin-Apin. Datuk Seri Ismail berkata di bawah kementeriannya, tumpuan bukan sahaja diberikan kepada pembinaan prasarana tetapi turut memberi penekanan kepada program meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar bandar serta membasmi kemiskinan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan bahawa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menyasarkan sekurang-kurangnya 150 km jalan luar bandar di Sabah termasuk jalan kampung dibina atau dinaik taraf sepanjang tahun ini. Datuk Seri Ismail berkata, bagi tujuan itu sejumlah RM1.4 bilion diperuntukkan. Tumpuan akan diberikan terhadap jalan-jalan perhubungan penduduk kampung untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Tidak memberikan tumpuan kepada jalan-jalan aspal semata-mata. Jadi kita akan tengok baliklah mana-mana jalan aspal yang begitu teruk dan sebagainya mungkin kita akan teruskan. Tetapi mungkin ada jalan-jalan asas yang begitu teruk mungkin kita akan upgrade. Tetapi mungkin kalau tiada keperluan dan kita akan bina lebih banyak jalan-jalan tidak beraspal tetapi jalan asas untuk menghubungkan kampung. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Pecah Tanah projek naik taraf Jalan Ansip Dalit Kahaba di Ansip Keningau. Jelasnya dengan adanya jaringan perhubungan penduduk luar bandar ke bandar, ia akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk luar bandar. Sempena lawatan ke Keningau, Datuk Seri Ismail turut meluangkan masa menghadiri bersama ahli-ahli UMNO, seterusnya merasmikan kolam Abdiko View di Nabawan. Dasar Pertanian Negeri Sabah ketiga DPNS 3 yang siap digubal mampu membawa hala tuju sektor pertanian negeri ke arah lebih fokus. Seterusnya berupaya merealisasikan hasrat kerajaan memajukan aktiviti pertanian dengan lebih mantap. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, dasar tersebut memberi penekanan terhadap pengeluaran makanan mapan di samping meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, DPNS 3 turut mengenal pasti isu-isu utama dan cabaran yang dihadapi setiap subsektor di bawah sektor pertanian serta menggubal pelan tindakan untuk menangani isu dan cabaran yang berbangkit. Datuk Yahya berucap ketika menyampaikan amanat Tahun Baru 2016 kementerian tersebut di Wisma Pertanian Kota Kinabalu.
Turut diberi tumpuan di bawah DPNS 3, langkah-langkah penambahbaikan meliputi kemudahan asas, pusat pemprosesan, penyelidikan pertanian, mekanisasi ladang dan teknologi, peralatan penanaman, perkhidmatan pengembangan dan pelaburan khas bagi pertanian berskala besar. Beliau yakin kekayaan sumber alam dengan inovasi pertanian akan mewujudkan daya saing dan mencapai kemapanan dalam sektor pertanian. Masyarakat khususnya di kawasan luar bandar perlu menggunakan hak mereka sebagai pengguna dengan bijak agar tidak menjadi mangsa tipu para peniaga yang tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tangau mahu semua pemimpin akar umbi menyampaikan maklumat mengenai hak-hak kepenggunaan kepada para penduduk di kawasan mereka. Beliau berucap merasmikan program Karnival Kepenggunaan Peringkat Parlimen Tuaran, Anjuran Gerakan Pengguna Daerah Tuaran dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK di Tamparuli. Mengenai penganjuran karnival ini, Datuk Madius berkata ia mampu meningkatkan kesedaran dan pengetahuan rakyat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna yang bijak melalui aktiviti seperti pameran, ceramah dan kuis kepenggunaan. Orang ramai yang ditemui turut mengalu-alukan penganjuran karnival ini. Sebagai pengguna juga mempunyai hak untuk memilih apa yang terbaik. Jangan kita terpengaruh dengan kempen-kempen yang selalu menyebabkan kita rasa tertipu. Karnival yang diadakan per hari ini sungguh baik, sungguh bagus untuk memperkenalkan berbagai produk yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan di tempatan, sama ada kecil-kecilan ataupun yang besar-besaran. Kita boleh mengenali setiap produk-produk yang kita punya pengusaha-pengusaha, khususnya peniaga kecil ini. Mereka memperkenalkan produk-produk yang ada, yang tiada, ada yang ada. Jadi ini satu yang bagus sebenarnya. Hampir 20 pengusaha dan peniaga kecil-kecilan menyertai program 2 hari ini. Turut hadir Wakil Rakyat Yulu Datuk Johniston Bangkuai. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah mempergiat operasi bagi mencegah kes-kes penyeludupan khususnya di kawasan persempadanan antarabangsa antara Malaysia dan Indonesia. Pengarah JKDM Sabah, Datuk Dr. Jonathan Kanduk berkata, langkah itu dapat menangani kes-kes penyeludupan rentas sempadan. Operasi secara berkala juga dilakukan di Sindumin Sipitang yang dilaksanakan sepanjang masa. Soal mencegah penyelundupan ini, dia tidak boleh statik. Ranau Tamparuli, Jalan Tawau Sempurna dan Jalan Ranca-Ranca wilayah Persekutuan Labuan.
Beliau menyatakan demikian ketika berucap melancarkan Ops Selamat 8 2016, rumah selamat sampai ke destinasi di Penampang sempena perayaan Tahun Baharu Cina yang bermula 1 hingga 16 Februari ini. Dato' Abdul Rashid berkata, operasi penguatkuasaan trafik perlu dipergiat lagi termasuk konsep omnipresent dikekalkan demi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Ini kerana dengan kehadiran pegawai dan anggota trafik, pengguna jalan raya akan lebih prihatin dan berhati-hati kerana bimbang penguatkuasaan trafik dikenakan terhadap mereka. Tahun lalu, kes kemalangan maut menyaksikan peningkatan 23% atau 3 kes berbanding 13 kes pada 2014. Manakala kes kemalangan ringan turut menyaksikan peningkatan 8 kes atau 80% berbanding 10 kes pada 2014. Sementara itu, kes kemalangan parah mencatatkan penurunan sebanyak 4 kes iaitu 21 kes pada 2014 berbanding 17 kes pada 2015. Dato' Abdul Rashid berkata, dalam operasi Tahun Baharu Cina kali ini, pihak polis turut menitik beratkan kejadian jenayah pecah rumah. Masalah surau di Kampung Berumbai Beaufort yang dalam keadaan usang dan memerlukan pembaikan akan diberi perhatian. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Kamarlin Haji Ombi berkata, masalah itu akan dikemukakan kepada Jabatan Agama Islam Negeri untuk tindakan. Kalau ada kekurangan dalam surau tersebut, umpamanya barangkali segala papan, atap ni yang tidak baik, dia boleh kemukakan kepada saya sendiri untuk saya kemukakan kepada Jabatan Agama Islam Sabah. Saya fikir mereka akan membantu kita dari segi pembaikan dan sebagainya. Datuk Kamarlin memberitahu pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran Zon Kecil Padas Damit Beaufort. Beliau berkata demikian sebagai mengulas rayuan Jumaah Surau Kampung Berumbai agar surau berkenaan dibaik pulih. Kami juga amat-amat memerlukan penaikan taraf surau yang ada ini karena kegunaan kami amat-amat memerlukan, apatah lagi dalam keadaan yang hari raya semakin dekat, sudah bulan puasa semakin dekat. Jadi mintalah dibaik pulih semula dan naik taraf surau yang ada ni demi untuk keselesaan orang-orang yang menggunakan surau ini, terutama sekali orang yang berjemaah sembahyang dan mengadakan aktiviti keagamaan. Surau Kampung Berumbai berusia hampir 40 tahun ini digunakan lebih 60 jemaah terutama ketika bulan puasa. Seterusnya kita ikuti beberapa acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 8 pagi ini berlangsungnya program Community Policing, sesi perjumpaan dan dialog Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Dun Kadamaian dan pelancaran Ops Selamat peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Belud. Pada pukul 9 pagi berlangsungnya program advokasi kempen keselamatan jalan raya anjuran Jabatan Keselamatan Jalan Raya di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu. Seterusnya pukul 7 malam, Timbalan Speaker Dun Sabah Datuk Dr. Johnson T akan merasmikan sambutan Tahun Baharu 2016, Hari Christmas, Festival Ponggal dan Tahun Baharu Cina 2016 di lobi utama Hospital Tuaran. Dan akhir sekali pukul 8 malam, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang akan merasmikan penutupan Pesta Angpau 2016 di Beaufort. Baik saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan.